Rasanya title race season ni antara yang menarik. Dia menarik bukan sebab apa. Kita tahu season lepas yang mana Arsenal jaga jodoh orang, last kali Manchester City potong tangkona. Tapi untuk season ni, Liverpool, walaupun kita memikirkan ini mungkin akan jadi season transisi untuk Liverpool sebab ramainya pemain baru, lebih-lebih lagi di bahagian tengah, dan ditambah lagi dengan ketiadaan pemain-pemain bintang mereka disebabkan oleh kecederaan Robertson, Mo Salah dan ramai lagi, Trent Alexander-Arnold sampai Conor Bradley kena main entah berapa game in a row, sampai Carabao Cup final terpaksa mainkan budak-budak, sampai ada budak-budak yang rasanya kerja rumah tak tahu dah siap ke belum tapi main Carabao Cup final. Tapi Liverpool season ni menunjukkan satu mentality yang sangat lain macam. Squad depth dia, mungkin sebab Jurgen Klopp nak gerak dah kot, dah 9 tahun kan duduk kat situ, mungkin nak bagi satu final farewell yang terbaik lah. Sebab kita tak nak lah final farewell yang kena 5-1 kat tempat sendiri kan. Tapi Arsenal dengan Manchester City, dia sebenarnya sama je masalah dengan musim lepas. Manchester City yang dah mula untuk kurang konsisten dalam game-game yang kita nampak macam sepatutnya dia orang menang. Tapi tiba-tiba dia orang boleh seri. Tiba-tiba ada game yang dia orang nampak macam sangat struggle. Tapi pada saya Arsenal masih lagi Arsenal. Bukannya Arsenal yang hujung season, tapi Arsenal yang awal season lepas tu. Sebab Mikel Arteta dah mula untuk menuai hasil dia. Cuma nak tahulah dah tuai hasil tu, tuai hasil dengan title ataupun tidak. Tapi maksud saya menuai hasil ialah kalau macam dulu fan Arsenal terkenal dengan tagline trust the process, kan? Tapi sekarang ni proses tu bila diorang dah trust, diorang dah dapat dah, okey, ini adalah satu squad yang sangat-sangat solid untuk Arsenal. Cumanya season lepas, hujung season je Arsenal problem. Manchester City masalah masih sama. Liverpool kan, Liverpool ni dia macam tak tahu nak cakap Arsenal ni unlucky ke macam mana buat masa ni, sebab time diorang dah mula untuk peak di bawah Mikel Arteta tu, City, Liverpool semua dah nak mengacau. Saya pun tak faham kan. Tak tahulah macam tak nak bagi sangat ke Arsenal ke apa ke. Tapi saya merasakan macam kalau Arsenal betul-betul nak, diorang kena keep consistent sampai habis. Sebab nak mengatakan Manchester City boleh buat lagi apa yang diorang buat dengan treble winning season lepas, kalau dengan inconsistency macam ni agak susah. Lagi-lagi kalau nampak Erling Haaland pun macam agak tapi itulah nak cakap dia agak struggle pun still antara top scorer agak. Tapi itulah, impak dia mungkin tak segila season lepas lah kot, sebab mungkin orang dah mula untuk nampak okey ni cara nak kacau Erling Haaland. Ditambah juga dengan beberapa pasukan yang sebenarnya dah mula untuk nambah baik dengan bintang-bintang yang sebenarnya mengejutkan saya bila macam ada transfer in untuk tim-tim yang berada di pertengahan liga kan, yang mana mereka membawa masuk pemain-pemain utama di liga-liga lain. Tu sebenarnya yang membuatkan EPL tu dah mula untuk rancak balik. Sebab kalau macam sebelum ni orang dah mula untuk mikirkan macam ni dah jadi macam Farmers League dah ni, asyik City. Tapi macam sekarang ni City pun dah mula untuk pening. Kan? Pening untuk macam mana nak conquer lagi dah. Sebab apa? Anyone can beat anyone, dan tim yang paling konsisten adalah tim yang paling akan menang. Cuma kalau tanya saya, walaupun bukanlah seorang peminat dari Merseyside berwarna merah, tapi saya paling teruja kalau nampak seorang legenda tu meninggalkan kelab, dia meninggalkan dengan something. Kan? So, sebab apa? Jurgen Klopp, dia dah bagi EPL dekat Liverpool setelah 30 tahun. Why not bila dia nak gerak ni, bagi satu kali. Tapi itulah, kesian kat Arsenal pula. Tapi kalau kita nak kesian kat Arsenal, macam mana dengan dominasi Manchester City? Segitiga cinta, tengoklah siapa yang dapat. Liverpool, sebab apa yang paling menarik sekarang ni, dia orang punya mentality nak menang tu, jiwa nak menang tu, sampai dia terserap dekat budak-budak. Yang sampai kalau selagi tak habis lagi whistle tu, selagi tu dia orang akan fight. Sampai saya nampak budak-budak yang ada kat dalam tu dah nampak macam budak-budak yang dah matang. So untuk next manager Liverpool, sebenarnya Jurgen Klopp dah bagi satu blueprint yang sangat-sangat bagus. Okey, ni budak-budak
Macam batch aku dah habis. Yalah batch apa ni? Macam contoh batch Jurgen Klopp adalah pemain seperti Mo Salah ataupun Alisson ataupun Virgil van Dijk. Tapi budak-budak yang dia tengah groom sekarang ni adalah blueprint untuk the next one. Tapi blueprint tu walaupun nampak macam sepatutnya bagi dekat next manager Klopp, tapi budak-budak tu dah nampak macam under Klopp buat masa ni pun dah menunjukkan satu kematangan yang luar biasa. Kita sedang nampak Conor Bradley jadi macam Trent Alexander-Arnold time mula-mula masuk dalam team, mula-mula masuk first team. So itu sebenarnya apa yang benar-benar diperlukan, that fighting mentality. It's always the next man up punya mentality. Kalau macam contoh Mo Salah injured, okay, siapa next? Trent injured, siapa next? Dan dia memberikan impak. Dia sebenarnya squad depth tu, kan? Mungkin sebelum start season kita akan tertanya-tanya tentang squad depth sebab ramainya pemain yang keluar. Tapi sekarang squad depth tu dibarisi oleh pemain-pemain muda yang menunjukkan yang aku pun boleh buat. Kalau diorang yang bintang-bintang dunia ni boleh buat, aku pun boleh buat. Dan itulah sebenarnya yang menunjukkan macam mana Liverpool boleh tiba-tiba, tak adalah nak kata tiba-tiba, sebab diorang memang deserve pun ada kat atas tu. Itulah sebab kenapa diorang ada kat atas.